Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Asnul. Kali ini kita akan mempelajari matematik tambahan tingkatan 4, bab kelima iaitu janjang. Dalam bahagian yang kedua kita akan mempelajari tentang janjang geometri. Dalam video yang pertama, Cikgu telah menerangkan tentang janjang aritmetik. Apakah janjang geometri? Janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan selepas sebutan pertama diperoleh dengan mendarabkan satu pemala yang dinamakan nisbah sepunya kepada sebutan sebelumnya. Kalau kita masih ingat lagi untuk janjang aritmetik, kita akan menambah dengan satu pemala yang dinamakan sebagai beza sepunya. Jadi untuk janjang geometri, kita akan mendarabkan dengan satu pemala yang dinamakan nisbah sepunya. Baiklah, sebagai contoh, katakan kita ada nombor satu jujukan bermula dengan sebutan pertamanya 1, kemudian sebutan yang kedua ialah 2. Jadi daripada 1 untuk kedua, kita akan darab dengan 2 dan 2 tersebut dipanggil sebagai nisbah sepunya, iaitu R, dan dia adalah pemala. Jadi untuk sebutan yang seterusnya iaitu 4, 8 dan 16 semuanya didarabkan dengan 2. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kita akan lihat sebutan pertama kita ada 1, sebutan yang kedua kita akan ada 2, sebutan yang ketiga kita akan ada 4, sebutan yang keempat kita akan ada 8, sebutan yang kelima 16 dan sebutan yang ke-6 32. Jadi setiap sebutan yang berikutnya akan digandakan dengan 2, iaitu nisbah sepunya R. Nisbah sepunya ataupun nisbah di antara dua sebutan berturutan. Rumus untuk nisbah sepunya R iaitu R sama dengan Tn per Tn tolak 1. Inilah perbezaan dengan beza sepunya. Kalau beza sepunya D, Tn tolak Tn tolak 1. Jadi yang ini ialah Tn per Tn tolak 1. Jadi N sama dengan 2, 3, 4. Contohnya T2 per T1. Iaitu 2 tolak 1, T1. Jadi sebutan yang berikutnya bahagi dengan sebutan yang sebelumnya. Kita pergi kepada contoh 21. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang geometri atau bukan. Beri sebab untuk jawapan anda. Soalan A, negatif 6, 12, negatif 24, 48 dan seterusnya. Dalam jujukan ini, kita nampak ada nombor negatif, positif, kemudian dia akan jadi negatif semula. Jadi untuk janjang geometri, jujukan boleh berlaku berselang-selang positif dan negatif bergantung kepada R-nya. Kita lihat dulu R yang pertama iaitu R sama dengan 12 per negatif 6. Sebutan yang kedua bahagi dengan sebutan yang pertama iaitu negatif 2. Jadi R yang kedua kita cuba uji lagi iaitu sebutan yang ketiga negatif 24 per dengan sebutan yang kedua iaitu sebutan yang sebelumnya iaitu 12. Kita akan dapat R sama dengan negatif 2. Dan R yang ketiga sama dengan 48 per negatif 24 sama dengan negatif 2. Jadi jujukan tersebut ialah janjang geometri kerana mempunyai nisbah sepunya yang malar. Jadi semua R yang kita peroleh menghasilkan nilai yang sama, maka nisbah sepunyanya malar. Jadi kita boleh panggil dia sebagai janjang geometri. Kita lihat soalan B. Bermula dengan 3 kuasa X, 3 kuasa X tambah 2, 3 kuasa X tambah 3 dan 3 kuasa X tambah 6. Jadi setiap jujukan ini adalah dalam bentuk indeks. Jadi sama juga, kita akan gunakan rumus yang sama. R sama dengan T2 per T1. Jadi T2 nya ialah 3 kuasa X tambah 2 per dengan 3 kuasa X. Untuk menyelesaikan masalah ni, kita seharusnya dah tahulah
tentang hukum indeks. Okay, kita boleh pecahkan 3 kuasa X tambah 2 menjadi 3 kuasa X darab 3 kuasa 2. Jadi dengan hukum indeks yang kita telah pelajari dalam bab 4, sepatutnya kita boleh selesaikan masalah ni. Okay, jadi kita boleh batalkan 3 kuasa X, okay, atas dan bawah, sebab nilainya sama. Jadi kita akan dapat R sama dengan 9. Kita uji lagi untuk T3 per dengan T2. 3 kuasa X tambah 3 per 3 kuasa X tambah 2. Okay, dengan menggunakan hukum indeks juga. Okay, kita akan pecahkan dan kita akan dapat nilai R sama dengan 3. Jadi untuk 2 R yang kita telah peroleh, nampaknya dia tidak menghasilkan nisbah sepunya yang malar. Okey, jadi untuk kita terus menguji lagi, sama juga dia akan menghasilkan nilai yang lain, tak sama pun. Jadi maksudnya jujukan tersebut bukan janjang geometri kerana mempunyai nisbah sepunya yang tidak malar. Jadi tadi untuk 2 R yang pertama pun kita dah boleh buat kesimpulan bahawa jujukan tersebut bukanlah janjang geometri. Okey, seterusnya kita masuk ke sebutan ke N, iaitu Tn bagi janjang geometri. Okey, sebutan ke N bagi Tn janjang geometri sama dengan A R kuasa N tolak 1, di mana R tidak sama dengan kosong. Jadi R ni tak boleh sama dengan kosong. Okey, dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya R kuasa N tolak 1, indeks di sini N tolak 1 hanyalah untuk nisbah sepunya R sahaja. Okay, jadi A ni sebenarnya kuasanya adalah 1. Okay, jadi maksudnya kita perlu selesaikan dahulu pada bahagian belakang, iaitu R kuasa N tolak 1. Jadi yang ini pun sangat penting kerana banyak kesilapan berlaku bila kita mendarab dulu A dengan R, kemudian barulah dikuasakan. Jadi yang itulah kesilapan yang banyak dilakukan oleh pelajar. Okay, seperti yang kita telah tahu, simbol-simbol ataupun huruf tersebut mewakili sebutan pertama untuk A. R ialah nisbah sepunya dan N ialah bilangan sebutan. Cuma beza kat sini ialah R lah. Okay, untuk janjang aritmetik kita gunakan beza sepunya iaitu D. Jadi kali ini kita akan gunakan R. Okay, sama seperti contoh yang telah ditunjukkan sebelum ini. Okay, kita menggunakan contoh yang sama. Sebutan pertama sehingga sebutan ke-6 dan Tn ialah sebutan yang ke N. Contoh ke-22. Suatu janjang geometri mempunyai sebutan pertama negatif 7 dan nisbah sepunya negatif 2. Cari sebutan ke-6 janjang itu. Jadi kita dah kenal pasti maklumat yang kita peroleh daripada soalan, iaitu sebutan pertama A, negatif 7, R sama dengan negatif 2 dan N sama dengan 6. Jadi kita perlu cari sebutan ke-6 iaitu T6. Dengan menggunakan rumus Tn, okay, kita gantikan semua nilai yang kita telah ketahui dalam rumus tersebut. Jadi A nya negatif 7 darab dengan R kuasa 6 tolak 1. Jadi R nya ialah negatif 2. Okay, kuasa 6 tolak 1. Okay, kita kena selesaikan dahulu pada bahagian belakang. Pastikan kita selesaikan dahulu negatif 2 kuasa 5. Okay, jadi 6 tolak 1 ni ialah 5. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat negatif 32. Barulah kita akan darab dengan negatif 7. Jadi kadang-kadang pelajar akan silap bila dia mendarabkan negatif 7 dengan negatif 2. Kemudian baru dia akan kuasakan. Jadi yang itulah kesilapan yang biasa pelajar lakukan. Jadi elakkan kesilapan tersebut. Selesaikan dahulu nombor yang mempunyai kuasa. Seterusnya baru kita tekan ataupun selesaikan, kita akan dapat T6 sama dengan 224. Contoh 23. Sebutan ketiga bagi suatu janjang geometri ialah 45 dan sebutan ke-6 ialah 243 per 25. Cari sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu. Kita ada dua soalan di sini, iaitu cari sebutan pertama dan nisbah sepunya A dan R. Okey, kita diberikan dua maklumat.
iaitu sebutan ketiga, T3 sama dengan 45 dan T6 243 per 25. Jadi kita tuliskan semua maklumat yang kita ketahui. Bila kita dah ketahui dua maklumat yang telah diberi, maka kita akan selesaikan secara serentak. Okey, yang ini kita tak boleh panggil sebagai persamaan linear sebab dalam rumus Tn dia bukanlah linear. Kalau kita tengok balik rumus Tn kat sini, AR kuasa N tolak 1. Jadi ada kemungkinan kuasa di sini bukanlah linear. Jadi kita akan lihat bagaimana kita buat penyelesaian persamaan serentak bagi janjang geometri untuk Tn. Okey. Untuk persamaan yang pertama iaitu T3, iaitu AR kuasa 3 tolak 1. Okey, N dia 3 tolak 1 sama dengan 45. Jadi kita akan gunakan persamaan yang pertama. Okey, kita permudahkan jadi AR kuasa 2 sama dengan 45. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua menggunakan rumus Tn T6 iaitu AR kuasa N tolak 1 sama dengan 243 per 25. Kita permudahkan AR kuasa 5 sama dengan 243 per 25 untuk persamaan yang kedua. Oleh kerana ini bukan persamaan linear, maka kita akan selesaikan dengan cara membahagikan persamaan kedua dengan persamaan yang pertama. Okey, kita bahagikan persamaan yang kedua dengan persamaan yang pertama. Jadi AR kuasa 5 per AR kuasa 2 sama dengan 243 per 25 per 45. Okey. Jadi kita akan menggunakan hukum indeks. Okey, R kuasa 5 kita akan permudahkan jadi R kuasa 5 tolak 2. Okey. Jadi kita akan gunakan hukum indeks yang ni untuk bahagi. Maka kita akan tolakkan indeksnya. Okey, kita selesaikan yang di sebelah kanan. Kita akan dapat 27 per 125. Seterusnya kita permudahkan. Kita boleh permudahkan 27 per 125 menjadi 3 per 5 dalam kurungan kuasa 3. Okay, kita akan tukarkan kepada asas yang paling kecil iaitu 3 dan 5. Dan kita dapati di sini kuasanya di kiri dan kanan adalah sama dengan menggunakan hukum indeks juga. Okay, jadi oleh kerana kuasanya sama ataupun indeksnya sama, maka R sama dengan 3 per 5. Okay, seterusnya kita dah dapatkan nisbah sepunya R. Okay, kita akan cari sebutan pertama pula. Okay, gantikan nilai R ke dalam persamaan 1. Jadi persamaan yang pertama ni lebih mudah daripada persamaan yang kedua. Okay, jadi kita ambil yang lebih mudah. Gantikan R ke dalam persamaan yang pertama. Jadi gantikan A sama dengan 3 per 5 kuasa 2 sama dengan 45. Dan kita akan selesaikan. Maka A sama dengan 125. Sebutan pertama ialah 125 dan nisbah sepunya ialah 3 per 5. Seterusnya contoh 24. Diberi 3 sebutan pertama yang positif bagi suatu janjang geometri ialah 8, P dan 200. Cari nilai P dan nisbah sepunya janjang itu. Okay, jadi sekarang kita ada 3 sebutan pertama bagi suatu janjang geometri, tapi kita ada sebutan kedua dalam sebutan P kat sini. Okay, jadi kita tuliskan semula. Janjang geometri ialah 8, P, 200 dan seterusnya. Okay, kita tulis dulu dalam bentuk nisbah sepunya, iaitu R sama dengan Tn per Tn tolak 1. Jadi ini sebenarnya ialah T2 per T1 sama dengan T3 per T2. Okay, kita selesaikan dengan menggunakan darat silang. Kita selesaikan. Kita akan dapat P sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 1600. Dan kita akan dapat dua nilai iaitu P sama dengan 40 atau P sama dengan negatif 40. Okay, oleh kerana dalam penyataan di soalan dah nyatakan diberi 3 sebutan pertama yang positif, maka kita hanya akan ambil P yang positif iaitu P sama dengan 40. Jadi kita abaikan P sama dengan negatif 40. Okay, jadi jawapan dia P ialah 40.
Seterusnya kita nak cari nisbah sepunya janjang itu dengan menggunakan rumus nisbah sepunya R. Kita boleh gantikan P sama dengan 40 dalam janjang geometri ni. Jadi 8, 40 dan 200. Jadi kita akan gunakan T3 per T2. Boleh juga T2 per T1. Sama je. Jadi kita akan dapat jawapan R sama dengan 5. Okey, seterusnya contoh 25. Abu menyimpan RM1 pada hari pertama, RM2 pada hari kedua, RM4 pada hari ketiga dan seterusnya. Wang simpanannya meningkat 2 kali daripada wang simpanan pada hari sebelumnya. Berapakah wang simpanan Abu pada hari ke-15? Okey, soalan ni mirip seperti contoh yang saya telah berikan pada awal-awal pengenalan janjang geometri tadi. Okey. Jadi kita boleh senaraikan janjang geometri tersebut iaitu 1, 2, 4 dan seterusnya. Okey, kita kira dahulu R-nya iaitu nisbah sepunya T2 per T1, 2 per 1 sama dengan 2. Jadi dalam penyataan di soalan pun memang dah disebutkan iaitu simpanannya meningkat 2 kali. Okey, maksudnya R sama dengan 2. A sama dengan 1 telah dituliskan di sini. Jadi N sama dengan 15. Jadi kita nak tahu apakah Tn ataupun T15, sebutan yang ke-15. Jadi T15 sama dengan 1 darab 2 kuasa 15 tolak 1 dan kita selesaikan, kita akan dapat 16,384. Jadi pada hari yang ke-15 Abu perlu menyimpan sebanyak 16,384 ringgit. Simpanan Abu pada hari ke-15 ialah RM 16,384. Contoh seterusnya, contoh ke-26. Raja di sebelah menunjukkan satu corak terdiri daripada segi empat sama berlainan saiz. Saiz segi empat pertama adalah terbesar dan panjang sisi segi empat itu membentuk janjang geometri. Diberi nisbah panjang sisi segi empat sama keempat kepada panjang sisi segi empat sama pertama ialah 1 kepada 27. Cari yang pertama nisbah sepunya janjang itu dan B panjang sisi segi empat sama ke-8 jika A sama dengan 27. Okey, pada rajah kita telah diberikan 4 segi empat sama berlainan saiz. Okey, jadi segi empat pertama yang pertama mempunyai panjang sisi A cm. Okey, kemudian seterusnya diberikan sisi empat sama yang kedua, segi empat sama yang ketiga dan segi empat sama yang keempat. Dan dalam maklumat telah diberi nisbah panjang sisi yang keempat kepada yang pertama ialah 1 kepada 27. Okey, jadi itu adalah maklumat penting kat sini, 1 kepada 27 maksudnya sisi di sini 1, nisbah kepada sisi yang pertama ialah 27. Kita tuliskan maklumat tersebut. Panjang sisi keempat per dengan panjang sisi pertama sama dengan 1 per 27 berdasarkan maklumat atau penyataan yang telah diberi. Jadi panjang sisi keempat tersebut ialah T4. Okey, per dengan T1. Okey, perhatikan betul-betul dalam soalan dia dah beritahu saiz segi empat pertama adalah terbesar dan panjang sisi segi empat itu membentuk janjang geometri. Panjang sisi yang akan membentuk janjang geometri, bukannya perimeter ataupun luas. Jadi kena tengok betul-betul apakah yang membentuk janjang geometri tersebut. Jadi kalau panjang sisi kita akan fokuskan kepada panjang sisi. Okey, seterusnya gunakan rumus Tn untuk T4 dan T1. Okey, untuk T4 AR kuasa 4 tolak 1 per dengan A iaitu T1 sama dengan A. Jadi tak adalah R kat belakang ni Okey, sama dengan 1 per 27. Jadi A ni kita boleh batalkan dan kita boleh selesaikan R kuasa 3 sama dengan 1 per 3 kuasa 3. Jadi dengan menggunakan hukum indeks iaitu 27 boleh tukar kepada 3 kuasa 3.
Dan kita selesaikan R sama dengan 1/3. Untuk soalan B, panjang sisi segi 4 sama ke 8. Jadi itu ialah T8. Panjang sisi yang ke-8 sama dengan 27, iaitu nilai A telah diberi 27 darab dengan R 1/3 kuasa 8 tolak 1 dan diselesaikan dapat T8 sama dengan 1/81. Panjang sisi ke-8 segi 4 sama ialah 1/81. Seterusnya kita masuk kepada hasil tambah N sebutan pertama, iaitu Sn bagi janjang geometri. Jadi sama konsep yang telah kita pelajari dalam hasil tambah N sebutan pertama bagi janjang aritmetik. S1 maksudnya ialah T1. S2 bermaksud hasil tambah T1 dan T2. S3 hasil tambah bagi T1, T2 dan T3. Seterusnya S4 maksudnya ialah hasil tambah T1 hingga T4. S5 ialah hasil tambah dari T1 hingga T5. S6 ialah hasil tambah dari T1 sehingga T6. Jadi bila kita jumlahkan untuk setiap satu, kita akan dapat ke sini S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 3, iaitu 1 tambah 2. S3 sama dengan 3 tambah dengan 4, dapat 7 dan seterusnya. Sehingga S6 sama dengan 63. Jadi dia akan tambahkan semua sekali sebutan dari 1 hinggalah ke T6. Jadi untuk Tn sama juga, Sn sama dengan hasil tambah dari sebutan yang pertama sehinggalah sebutan yang ke N. Untuk rumus Sn bagi janjang geometri, jadi kita akan ada dua rumus, iaitu Sn sama dengan A darab R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Jadi dengan syarat R mestilah lebih besar daripada 1. Jadi untuk kita gunakan rumus yang pertama ni, ini ialah kes apabila R nya lebih besar daripada 1. Contohnya R sama dengan 2, 3 ataupun R sama dengan 3/2, walaupun pecahan tapi lebih daripada 1. Rumus yang kedua, Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Jadi pada bahagian atas dan bawah mestilah sama. Cuma pada bahagian atas 1 tolak R, R nya ada kuasa N. Bagi rumus yang kedua, R adalah kurang dari 1. Contohnya R kurang dari 1 ialah 0.5 ataupun 1/2 ataupun 1/4, 1/3, 2/3 dan sebagainya. Walau bagaimanapun sebenarnya kita boleh guna mana-mana sahaja rumus, tak bergantung kepada R tersebut. Maksudnya kalau R nya lebih besar daripada 1, kita masih lagi boleh gunakan rumus yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Boleh gunakan mana-mana rumus untuk apa-apa saja nilai R. Cuma yang membezakannya akan ada nilai yang negatif, tetapi akan ada negatif di atas dan bawah, maka penyelesaiannya lebih mudah kalau kita buat mengikut syarat yang telah diberi begini. R tak boleh sama dengan 1. Jadi kalau R sama dengan 1, ia bukanlah janjang geometri. Boleh gunakan mana-mana rumus untuk apa-apa nilai R, sama ada R lebih besar daripada 1 atau R kurang dari 1, seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini tadi. Contoh 27. Soalan A. Cari hasil tambah 6 sebutan pertama bagi janjang geometri 9, 3, 1, ... Jadi kita ada sebutan pertama iaitu 9 dan N ialah 6. Cari hasil tambah 6 sebutan pertama, jadi kita dah tahu nilai N iaitu 6. Kita boleh kira nilai R iaitu sebutan kedua bahagi sebutan yang pertama, 3 bahagi 9 iaitu 1/3. Jadi di sini R 1/3, maka kita akan gunakan rumus R kurang dari 1.
Okey, dengan menggunakan rumus Sn yang R-nya kurang dari 1, R-nya kat belakang. Okey, S6 sama dengan 9 darab 1 tolak 1/3 kuasa 6. Okey, dalam kurungan, maksudnya kita perlu selesaikan dahulu yang dalam kurungan. Sebelum kita selesaikan yang dalam kurungan yang besar, kita selesaikan dahulu pada bahagian R kuasa N ni dulu. Barulah kita akan darabkan dengan nilai A dan seterusnya barulah kita akan bahagi dengan penyebutnya. Okey, jadi inilah urutan jalan kerja ataupun cara kita menekan kalkulator dengan betul. Pertama, kita kena selesaikan dahulu pada bahagian dalam kurungan. Kemudian kita akan darabkan dengan nilai A yang di luar. Yang ketiga, kita selesaikan pada bahagian penyebutnya. Barulah kita akan selesaikan pengangka bahagi dengan penyebut. Okey, bila kita gunakan kalkulator, pastikan kita gunakan dengan betul. Jadi kita selesaikan yang dalam kurungan, darab dengan 9 bahagi dengan 2/3. Maka S6 sama dengan 364/27. Seterusnya soalan B. Cari hasil tambah dari sebutan ke-4 hingga sebutan ke-7 bagi janjang geometri 1/2, 1, 2, 4 dan ... Okey, jadi di sini dia minta hasil tambah dari sebutan ke-4 hingga sebutan ke-7. Kita telah mempelajari konsep ini dalam janjang aritmetik. Okey, kita senaraikan dahulu maklumat yang kita ketahui. A sama dengan 1/2, R sama dengan 1 bahagi setengah sama dengan 2. Dan di sini R lebih besar daripada 1, kita akan gunakan rumus Sn yang R lebih daripada 1. Okey, hasil tambah T4 hingga T7, maka kita akan gunakan rumus S7 tolak S3. Walaupun di sini T4, jadi kita perlu tolakkan dengan hasil tambah sebutan yang sebelum T4, iaitu T3, dari T1 sehingga T3. Jadi S7 tolak S3. Jadi dari sini kena berhati-hati. Pastikan kita semak betul-betul supaya tidak berlaku kesilapan. Walaupun dekat sini T4, kat sini pastikan dia kurang daripada ataupun sebelum daripada T4. Okey. Gunakan sahaja rumus yang telah diberi, iaitu Sn. Jadi kita akan gantikan A-nya, iaitu 1/2 bagi kedua-dua rumus tersebut. Dan R-nya ialah 2. Jadi kita gantikan R-nya 2 atas dan bawah. Dan kuasa di sini ialah N. Maka kita ada S7, jadi 2 kuasa 7 tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Untuk S3, 2 kuasa 3 tolak 1 per 2 tolak 1. Jadi kita akan selesaikan. Dan kita akan dapat hasil tambah sebutan ke-4 hingga sebutan yang ke-7. Ataupun S7 tolak S3 sama dengan 60. Seterusnya contoh ke-28. Cari hasil tambah semua sebutan bagi janjang geometri 12, 6, 3, ... dan sebutan terakhirnya 3/32. Jadi di sini dia telah berikan sebutan terakhir, tapi kita tidak diberikan jumlah ataupun bilangan sebutan, iaitu N. Jadi kita kena cari dahulu apakah nilai N-nya. Tapi sebelum tu kita akan tuliskan apakah maklumat yang kita telah ketahui, iaitu A sama dengan 12, R sama dengan 6/12 sama dengan setengah ataupun 1/2, dan Tn sama dengan 3/32. Maka apakah N? Dengan menggunakan rumus Tn, okay, kita akan gantikan dalam rumus Tn. A nya 12 darab dengan R setengah kuasa N tolak 1 sama dengan 3/32. Okey, jadi sekarang ni nilai yang kita perlu cari adalah indeks, iaitu N tolak 1. Okey, jadi di sini juga perlu berhati-hati. Okey,
kita tak boleh darabkan dahulu 12 dengan 1/2. Jadi ini juga banyak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Dia akan darabkan dahulu yang dua nombor depan ni. Sebenarnya kita tak boleh darabkan, kita kena pindahkan dahulu 12 ke sebelah kanan. Okey, dan tinggalkan dahulu nombor yang ada indeks ni. Jadi 12 akan dibahagi dengan 3 bahagi 12 darab 32. Jadi 12 ni akan berpindah ke bawah menjadi bahagi. Kita selesaikan di sebelah kanan. Jadi 1/28. Okey, sebenarnya kita boleh permudahkan 128 dan tukarkan menjadi bentuk indeks, iaitu asasnya mestilah sama dengan asas yang berada di sebelah kiri, iaitu 2. Jadi sebenarnya dia ialah 2 kuasa 7. Jadi dengan menggunakan hukum indeks, kita boleh tulis sebegini: 1/2 kuasa n tolak 1 sama dengan 1/2 kuasa 7. Okey. Jadi sebenarnya 1 ni sebenarnya boleh je kuasa 7 ataupun apa-apa kuasa je, sebab 1 kuasa n sama dengan 1. Apa-apa saja nombor indeks bagi asas 1, dia akan menghasilkan 1 juga. Maka kita samakan indeksnya. N tolak 1 sama dengan 7, maka N sama dengan 8. Okey, sekarang ni kita dah tahu nilai N sama dengan 8, dan kita nak selesaikan cari hasil tambah semua sebutan bagi janjang geometri tersebut. Okey, jadi kita dah dapatkan nilai N, maka kita bolehlah gunakan rumus Sn, iaitu S8. Dengan menggunakan rumus R kurang dari 1. Okay, kalau kita tengok sini R kurang dari 1, iaitu R sama dengan setengah, maka kita akan gunakan rumus 12 darab 1 tolak setengah kuasa 8 per 1 tolak setengah. Jadi R nya di belah belakang. Dan kita selesaikan, kita akan dapat S8 sama dengan 765 per 32. Seterusnya contoh 29. Hasil tambah N sebutan pertama bagi suatu janjang geometri diberi oleh Sn sama dengan 1 tolak 4 kuasa N. Cari A. Hasil tambah 6 sebutan pertama janjang itu, dan B. Sebutan ke-6 janjang itu. Okey, dalam soalan kita telah diberikan rumus bagi Sn. Tapi dalam rumus ni kita tak nampak pula nilai A dan R. Maksudnya A dan R telah digantikan dalam rumus yang asal. Okey, nilai A dan R telah digantikan dalam rumus yang asal. Hanyalah tinggal nilai N yang tidak diketahui. Jadi kita akan dapatlah rumus sebegini. Okey, tulis dahulu maklumat yang kita telah ketahui, iaitu 6 sebutan pertama, maka N sama dengan 6. Maka Sn sama dengan 1 tolak 4 kuasa N telah diberi dalam soalan. Jadi kita hanya gantikan sahaja nilai N sama dengan 6, iaitu S6 sama dengan 1 tolak 4 kuasa 6. Maka jawapan dia S6 sama dengan negatif 4095. Untuk soalan B, sebutan ke-6 janjang itu. Okey, ini juga adalah konsep yang kita telah pelajari semasa dalam janjang aritmetik. Dengan menggunakan rumus Sn, kita boleh mendapatkan Tn. Okey, jadi kita nak cari sebutan yang ke-6, T6. Gunakan rumus Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Konsep yang sama seperti janjang aritmetik. Okey, jadi T6 sama dengan S6 tolak S5. Jadi T6 sama dengan S6 tolak S5. Maka kita gantikan sahaja N-nya dan kita selesaikan. Kita akan dapat T6 sama dengan negatif 3072. Contoh 30. Sebuah syarikat telah menetapkan bahawa setiap pekerjanya akan mendapat kenaikan gaji tahunan sebanyak 5% daripada gaji pokok selama 35 tahun. Laila sebagai pekerja di syarikat itu mendapat jumlah gaji RM25,000 pada tahun pertama. Soalan A, berapakah gaji tahunannya pada tahun ke-35?
Dan soalan B, berapa jumlah gaji seumur hidupnya bagi tempoh 35 tahun? Jadi soalan A ni dia nak tahu berapakah gaji tahunannya pada tahun ke-35, maksudnya T35. Okey. Dan soalan B ni kalau kita lihat berapakah jumlah gaji? Jumlah gaji, jadi dalam tempoh seumur hidupnya bekerja 35 tahun, maka ini adalah S35. Okey, kita tulis dahulu maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Okey, apakah nilai A-nya? Iaitu A sama dengan 25,000. Okey, gaji tahunan bagi tahun pertama 25,000. N sama dengan 35. R sama dengan, okey, tambah 5% bermaksud kita tukarkan dalam bentuk peratus, iaitu 105 per 100. Maka kita akan dapat R sama dengan 1.05. Okey, jadi R ni ialah 1.05 ialah 105 per 100. Okey, kita boleh tambah ni sebab lebih 5% daripada gaji sebelumnya. Okey, T35 sama dengan 25,000 darab 1.05 kuasa 35 tolak 1. Jadi selesaikan dahulu pada bahagian belakang dan seterusnya darab dengan 25,000. Jadi kita akan dapat T35 131,334. Jadi gaji tahunan Laila pada tahun ke-35 ialah RM 131,334. Seterusnya, bagi soalan B, seperti yang saya telah sebutkan tadi, kita akan mencari nilai S35. Okey, maklumat yang sama, nilai A dan N dan R kita dah tahu 1.05, jadi kita akan gunakan R lebih besar dari 1. Jadi gunakan rumus SN sama dengan 25,000 darab 1.05 kuasa 35 tolak 1 per 1.05 tolak 1. Jadi kita selesaikan dan kita akan dapat S35 sama dengan 2,258,008. Maka jumlah gaji tahunan Laila dalam tempoh 35 tahun ialah RM 2,258,008. Okey, seterusnya kita akan mempelajari hasil tambah ketakterhinggaan, iaitu S ketakterhinggaan bagi satu janjang geometri. Okey, apabila kita ada satu jujukan ataupun janjang geometri bagi R yang lebih kecil daripada 1, iaitu kita akan nampak satu jujukan yang menurun, pola yang menurun, mengecil, maka kita akan dapati janjang geometri tersebut pada satu sebutan dia akan menjadi semakin kecil. Okey, daripada besar dia akan mengecil dan seterusnya semakin kecil. Jadi untuk N yang pertama, okey, kita lihat kat sini ada besar, kemudian N kedua, N ketiga semakin kecil, N keempat semakin kecil sehinggalah N ketakterhinggaan. Okey, maksudnya satu nilai N yang besar kat sini, iaitu N yang ujung mungkin N sama dengan 1000 katakan, maka jujukan tersebut ataupun sebutan ke N 1000 tersebut adalah sangat kecil. Maka nisbah sepunya bagi R, iaitu R di antara negatif 1 dan 1, okey, iaitu nilai yang kurang dari 1 ataupun negatif 1, jujukan menjadi semakin mengecil. Maka bila N menghampiri ketakterhinggaan ataupun bahasa mudah yang biasa kita guna ialah infinity, maka hasil tambah N sebutan pertama janjang menjadi hasil tambah ketakterhinggaan, iaitu S ketakterhinggaan. Okey, apa maksudnya? Okey, katakan kita gunakan rumus SN dan kita gunakan rumus SN bagi R yang kurang dari 1, iaitu R-nya berada di belakang, dan kita gantikan N-nya ialah ketakterhinggaan ataupun nilai N yang besar. Katakan kita ambil satu nilai 1000. Jadi R kuasa 1000
nilai yang kita akan dapat akan menghampiri kosong. Jadi di sini perlu ingat nilai R-nya ialah kurang dari 1. Bila kurang dari 1 dan mempunyai indeks yang semakin membesar, maka kita akan dapat satu nilai yang sangat kecil dan menghampiri kosong. Contohnya kalau R ni ialah 1/2. Jadi kalau kita tekan kalkulator 1/2 kuasa 1000, dan kita akan dapat nilai yang sangat kecil dan menghampiri kosong. Jadi kalau ketak terhinggaan maksudnya nilai yang lebih besar daripada 1000 lah. Okey. Contohnya R kuasa 1,000,000. Okey. Cuba tekan kalkulator setengah kuasa 1,000,000. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat satu nombor yang sangat kecil menghampiri sifar. Jadi bila dah menghampiri sifar, kita akan abaikan nilai ini iaitu kosong. Kita akan boleh tukar nilai ini dengan kosong. Jadi 1 tolak kosong iaitu 1. Dan 1 didarab dengan A, maka kita hanya dapat A. Jadi bahagian atas ni, rumus ni dah menjadi A sahaja. Jadi rumus hasil tambah ketak terhinggaan ialah sama dengan A per 1 tolak R. Jadi untuk kes yang ini pastikan yang penyebutnya ialah 1 tolak R. Jangan terbalik Contoh A sama dengan 25, R sama dengan 1/3. Okey, ini yang dikatakan kurang dari 1. Okey, dan kita boleh hitung S ketak terhinggaan sama dengan 25 per 1 tolak 1/3. Jadi kita akan dapat 75/2. Okey, seterusnya ialah perpuluhan jadi semula. Kita pernah mempelajari perpuluhan jadi semula dalam bab 4 dalam hukum set. Okey, dalam hukum set kita telah mempelajari bagaimana untuk menukar nombor perpuluhan jadi semula kepada nombor pecahan. Jadi kali ini kita akan lakukan perkara yang sama tapi dengan menggunakan konsep janjang geometri bagi hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, sebagai contoh, kita ada nombor 0.88888 dan ini adalah nombor perpuluhan jadi semula. Maksudnya dia akan terus 8. Dan kalau kita lihat di sini, nombor yang berulang dan jadi semula ialah satu digit iaitu 8. Dan kita boleh pecahkan menjadi hasil tambah 0.8 tambah 0.08 tambah 0.008 tambah 0.0008 tambah seterusnya. Okey. Jadi kalau kita nak lihat dengan lebih mudah, kita akan buat hasil tambah tu ke bawah. Jadi kita akan dapat seperti berikut. Okey, 0.008, 0.008, 0.0008. Jadi kalau kita tambahkan semua, kita akan dapat semula nombor perpuluhan jadi semula yang asal tadi. Bila kita pecahkan begini, kita akan nampak 0.8 tu adalah T1 ataupun A, sebutan yang pertama. Sebutan yang kedua ialah 0.08, sebutan yang ketiga ialah 0.008 dan sebutan yang keempat ialah 0.0008. Jadi dengan menggunakan konsep janjang geometri, hasil tambah hingga ketak terhinggaan, maka kita boleh tentukan R-nya iaitu T2 iaitu 0.08 per dengan T1 iaitu 0.8. Jadi R sama dengan 1/10 ataupun 0.1. Jadi untuk kes begini, lebih mudah kalau kita gunakan R dalam bentuk perpuluhan. Lebih mudah untuk kita tekan kalkulator dengan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan jadi semula boleh ditulis dalam pecahan. Jadi kita akan tulis menggunakan rumus S ketak terhinggaan sama dengan 0.8 per 1 tolak 0.1. Jadi kita akan tekan kalkulator dan akan selesaikan dapat nombor pecahan 8/9. Okey, contoh 31. Soalan A, sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 21 dan hasil tambah hingga ketak terhinggaannya ialah 28. Cari nisbah sepunya janjang itu.
Okay, ini sebenarnya soalan yang ringkas. Kita hanya gunakan rumus S ketakterhinggaan dengan maklumat yang telah diberi, iaitu A sama dengan 21 dan S ketakterhinggaan sama dengan 28. Jadi kita gantikan sahaja dalam rumus dan kita boleh selesaikan. Dan kita akan dapat nilai R sama dengan 1/4. Bila kita gunakan konsep hasil tambah ketakterhinggaan, maksudnya R memanglah kurang daripada 1. Okey, mestilah kurang daripada 1. Biasanya dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Okey, soalan B. Suatu janjang geometri mempunyai nisbah sepunya negatif 3/5 dan hasil tambah hingga ketakterhinggaan negatif 10. Cari sebutan pertama janjang itu. Okey, jadi nisbah sepunya dah diberi negatif 3/5. Dan hasil tambah ketakterhinggaan ialah negatif 10. Okey, tuliskan maklumat yang diberi dan gantikan dalam rumus hasil tambah ketakterhinggaan. Dan selesaikan, kita akan dapat nilai A ataupun sebutan pertama sama dengan negatif 16. Okey, ini juga dikira sebagai kurang daripada 1. Tadi kita dah tengok R bagi sebutan hasil tambah ketakterhinggaan ialah di antara negatif 1 dan 1. Seterusnya, contoh 32, diberi K sama dengan 2.737373. Ialah perpuluhan jadi semula. Ungkapkan K dalam bentuk pecahan termudah. Okey, soalan ni agak berlainan daripada contoh yang telah diberikan tadi, iaitu 0.8888 tadi. Okey, kali ini kita akan ada satu nombor yang tidak termasuk dalam janjang geometri. Okey, jadi kita akan tulis semula dalam bentuk hasil tambah dan kita kenal pasti apakah digit yang berulang. Dan kita nampak di sini digit yang berulangnya ialah 73. Okey, jadi sebenarnya ia ialah hasil tambah 2.0 tambah 0.73 tambah 0.000073 tambah 0.000073. Jadi untuk sebutan yang kedua, dia akan ada 2 kosong sebab ini digit yang berulangnya ialah 2, maka dia akan ada 2 kosong, kemudian dia akan ada 4 kosong selepas titik perpuluhan. Okey, lebih mudah kalau kita tuliskan ke bawah. Okey, T1-nya bermula dengan 0.73. Jadi 2.0 bukanlah sebutan pertama. Okey. Jadi kita akan biarkan sahaja dahulu dan kita akan tambah kemudian nanti. Jadi kita kenal pasti dahulu sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Seterusnya kita dapat kenal pasti ini adalah janjang geometri dan kita kira R-nya, iaitu sebutan kedua bahagi sebutan yang pertama, 0.0073 per 0.73. Ini T1, yang atas ialah T2. Sama dengan 0.01. Dengan menggunakan rumus hasil tambah ketakterhinggaan. Okey, dan kita akan tambahkan dengan 2. Jadi sebab 2 ni tak termasuk dalam janjang geometri, maka kita akan tambahkan kemudian. Maka K sama dengan 273/99 atau sama dengan 271/99. Jadi ini adalah pecahan termudah. Sama ada dalam bentuk nombor bercampur ataupun pecahan tak wajar. Seterusnya kita masuk kepada bahagian yang kelima, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang geometri. Saya ambil contoh dari SPM tahun 2013, kertas 2. Satu dawai dipotong kepada N bahagian, panjang setiap bahagian bertambah dan membentuk suatu janjang geometri. Diberi bahawa panjang dawai bahagian kelima adalah 4 kali panjang dawai bahagian ketiga. Soalan A, hitung nisbah sepunya. Soalan B, jika jumlah panjang dawai ialah 1533 cm dan panjang dawai bahagian pertama ialah 3 cm, hitung
Okey, yang pertama nilai N dan yang kedua panjang dalam cm dawai bahagian akhir. Pertama sekali kita kena kenal pasti apakah maklumat yang telah diberi. Okey. Kata kunci di sini ialah bahagian kelima adalah 4 kali panjang dawai bahagian ketiga. Jadi bahagian kelima sebenarnya ialah T5 adalah sama dengan 4 kali ialah 4 darab dan bahagian ketiga ialah T3. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Dalam persamaan matematik kita akan dapat T5 sama dengan 4 T3. 4 darab T3. Jadi kita akan gantikan rumus T5 dan T3 dalam persamaan tersebut. Maka AR kuasa 5 tolak 1 sama dengan 4 darab AR kuasa 3 tolak 1. Dan kita akan selesaikan indeks tersebut. Okey, nilai A akan dibatalkan sebab sama je. Jadi kalau kita pindahkan A ke sebelah kiri atau A pindah ke sebelah kanan, maka dia akan jadi bahagi, maka akan terbatal. Seterusnya kita selesaikan indeks bagi R kuasa 4 per R kuasa 2. Kita permudahkan jadi R kuasa 4 tolak 2 sama dengan 4. Jadi R kuasa 2 sama dengan 4. Maka R sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 4. Okey, bila punca kuasa 2 kita akan ada dua nilai sama ada positif atau negatif. Jadi R sama dengan 2 atau R sama dengan negatif 2. Jadi oleh kerana ini adalah panjang, maka panjang tak bolehlah nilai negatif. Maka R-nya kita akan pilih R sama dengan 2, iaitu R yang positif. Okey, soalan B. Jumlah panjang dawai ialah 1533. Okey, jadi ini sebenarnya maklumat yang pertama kita dapat ialah apakah maksud jumlah panjang dawai. Jadi sebenarnya itu adalah SN. SN sama dengan 1533. Maklumat yang kedua, bahagian pertama ialah 3 cm. Jadi ini adalah nilai A. Okey, jadi SN sama dengan 1533. A sama dengan 3. Dan kita gantikan dalam rumus SN. Jadi kita dah dapat tadi nilai R-nya, iaitu 2. 3 darab 2 kuasa N tolak 1 per 2 tolak 1 sama dengan 1533. Dan kita akan selesaikan, pindahkan semua nilai ke sebelah kanan. Okey, 2 kuasa N sama dengan 512. Jadi sebenarnya untuk setiap penyelesaian persamaan indeks dalam janjang geometri, kebanyakannya kita akan dapat permudahkan nombor yang besar tersebut kita boleh tukarkan menjadi nombor indeks dengan asas yang sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi sebenarnya 512 ni sebenarnya kita boleh tukar kepada 2 kuasa 9. Jadi kita akan selesaikan N sama dengan 9. Untuk soalan yang kedua, panjang dawai bahagian akhir. Maksudnya kita akan dapatkan T yang terakhir, Tn. Tapi di sini kita dah tahu dah N dia 9, maka kita akan mencari T9. Jadi gunakan rumus Tn, T9 sama dengan 3 darab 2 kuasa 9 tolak 1. Dan kita selesaikan, kita akan dapat T9 sama dengan 768. Seterusnya contoh 34. Bagi penyelesaian masalah, memang soalan dia biasanya dalam bentuk yang panjang. Jadi kita perlu baca dan gariskan ataupun kenal pasti maklumat yang diberi, dan kita boleh tuliskan semula maklumat tersebut untuk memudahkan kita menjawab soalan yang diberi. Okey, Sarah baru saja menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan. Dia ditawarkan bekerja di syarikat A dan syarikat B. Syarikat A menawarkan gaji permulaan RM33,000 setahun dengan kenaikan gaji tahunan sebanyak 4% daripada gaji pokok. Syarikat B pula menawarkan gaji permulaan RM27,000 setahun dengan kenaikan gaji tahunan sebanyak
daripada gaji pokok. Sarah berhasrat menerima tawaran yang lebih tinggi supaya dia dapat menyimpan wang yang mencukupi untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat ijazah kedoktoran di luar negara selepas bekerja 5 tahun. Yuran kursus yang diperlukan ialah RM150,000. Soalan A, syarikat manakah yang harus dipilih oleh Sarah? Soalan B, jika Sarah menyimpan 60% daripada gajinya, dapatkah dia melanjutkan pengajiannya? Beri sebab untuk jawapan anda. Jadi dengan penyataan yang sangat panjang, kita perlu kenal pasti dahulu maklumat yang telah diberi. Jadi untuk syarikat A, kita dah kenal pasti tadi, jumlah gaji tahunan bagi tahun yang pertama ialah RM33,000 dan R-nya ialah 1.04. Maksudnya R sama dengan peningkatan 4%. Maksudnya 104 per 100. Jadi itu yang kita akan dapat 1.04. Untuk syarikat B, gaji permulaan, gaji tahunan pertama dia ialah RM27,000 dan R-nya ialah 1.07, iaitu peningkatan 7%. Jadi kita nak kira untuk 5 tahun pertama, maka N-nya sama dengan 5. Okey, jadi harus dipilih yang mana Jadi kita kena buat analisis perbandingan. Untuk syarikat A, kita akan hitung S5. Okey, S5 maksudnya jumlah gajinya disimpan ataupun berapakah jumlah gaji yang dia akan peroleh bagi 5 tahun yang pertama. Jadi S5 sama dengan 33,000 darab 1.04 kuasa 5 tolak 1 per 1.04 tolak 1. Kita selesaikan, kita akan dapat 178,739. Untuk syarikat B, S5 sama dengan 27,000 darab 1.07 kuasa 5 tolak 1 per 1.07 tolak 1. Dan kita selesaikan, kita akan dapat S5 sama dengan 155,270. Jadi kalau kita lihat di sini, hasil tambah bagi 5 sebutan yang pertama ataupun jumlah gajinya untuk 5 tahun yang pertama ialah bagi syarikat A lebih besar, iaitu 178,739 berbanding syarikat B 155,270. Maka kita akan memilih, Sarah akan memilih syarikat A kerana menawarkan gaji yang lebih banyak dalam tempoh 5 tahun. Jadi Sarah harus memilih syarikat A. Okey, untuk soalan B, jika Sarah menyimpan 60% daripada gajinya, dapatkah dia melanjutkan pengajiannya? Okey, jadi tadi jumlah gaji untuk syarikat A kita dah pilih, Sarah dah pilih syarikat A, jadi kita pun dah tuliskan syarikat A, jumlah gajinya ialah 178,739,000. Okey, tapi dia akan menyimpan 60% daripada gaji yang diperoleh setiap tahun. Jadi dia tak bolehlah nak simpan semua sekali 100%. Okey, jadi dia akan gunakan 40% untuk kegunaan dia, untuk keperluan Sarah, dan 60% disimpan untuk melanjutkan pengajian. Jadi jumlah simpanan sama dengan jumlah gaji darab dengan 60%. Dan kita akan dapat jumlah simpanannya ialah RM107,243. Jadi kalau kita lihat balik, kita buat perbandingan dengan yuran kursus yang diperlukan, iaitu RM150,000. Jadi bila kita buat perbandingan, jumlah simpanannya kurang daripada RM150,000. Maka Sarah tidak dapat melanjutkan pengajiannya kerana jumlah simpanannya tidak cukup untuk membayar yuran kursus. Jadi kita berikan sebab kat sini kan. Jadi kita akan buat pertimbangan berdasarkan pengiraan jumlah simpanan Sarah. Seterusnya, contoh 35,
daripada soalan SPM 2009 kertas 2. Amir menjatuhkan sebiji bola pada ketinggian H cm dari atas lantai. Selepas lantunan pertama, bola tersebut mencapai ketinggian H1 cm, di mana H1 sama dengan 0.8 H. Selepas lantunan kedua, bola mencapai ketinggian H2 cm, di mana H2 sama dengan 0.8 H1. Bola itu terus melantun sebegitu sehingga ia berhenti. Diberi H sama dengan 200. Cari A. Bilangan lantunan apabila ketinggian maksimum bola itu dari lantai kurang daripada 50 cm buat kali pertama. Soalan B. Jumlah jarak dalam cm yang dilalui oleh bola itu sehingga ia berhenti. Okay, untuk soalan yang ni memang tiada rajah diberi, tapi kita boleh gambarkan dalam bentuk sebegini. Katakan kita ada sebiji bola dan dilepaskan dan dia akan melantun. Untuk bola tersebut pada asalnya berada H cm dari lantai dan telah diberi H tu ialah 200. Kemudian bila dilepaskan, ini dianggap sebagai lantunan yang pertama. Okey, jadi lantunan pertama dia ialah di sini, iaitu H1. Dia akan mencapai ketinggian H1 iaitu 0.8 H. 0.8 darab 200. Itu maksudnya. Kemudian dia akan pergi ke lantunan yang kedua, mencapai ketinggian H2 dan seterusnya. Sebegitu dia akan melantun sehinggalah dia berhenti. Jadi untuk soalan A, nilai A yang kita akan dapat di sini sebenarnya bukanlah bermula dari 200, tapi sebenarnya untuk lantunan pertama dia ialah H1. Jadi kita kena kira H1 iaitu 200 darab 0.8. Kita akan dapat 160. Jadi 160 saya peroleh dengan mendarabkan. Kalau kita tengok kat sini, H1 ialah 0.8 darab H darab 200. Kita akan dapat 160. R sama dengan 0.8. Jadi kalau kita lihat di sini, ketinggian tu semakin menurun ataupun mengurang. Jadi bila didarabkan dengan 0.8, Tn kurang dari 50. Jadi ini sebenarnya ialah soalan. Apabila ketinggian maksimum bola itu dari lantai kurang dari 50. Jadi kita boleh buat ketaksamaan Tn kurang dari 50. Kita boleh anggap H1 sebagai T1, H2 sebagai T2 dan seterusnya. Okey, kita akan fokuskan pada bermula dengan lantunan yang pertama. Tak termasuk dengan 200 ni tadi. Okey, itu sebab yang ini sangat tricky-nya di sini, iaitu A tu. Nilai A sebenarnya bukanlah 200, tapi kita kena kira untuk dapatkan nilai A iaitu H1, 160. Okay, dengan menggunakan rumus Tn, 160 darab 0.8 kuasa N tolak 1 kurang dari 50. Gunakan rumus Tn. Jadi kita pindahkan 160. Ingat, kita tak boleh darab dahulu 160 dengan 0.8. Okay, sebab 0.8 ialah nombor indeks. Okay, nombor yang mempunyai indeks kita tak boleh darabkan dengan nombor biasa, integer biasa. Okay, oleh kerana kita ada nombor yang tidak berkaitan di sebelah kiri dan kanan, kita boleh juga menggunakan hukum log. Okey, kita boleh gunakan hukum log dengan meletakkan log 10 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, dengan menggunakan hukum log kita boleh pindahkan kuasa menjadi darab. Jadi N tolak 1 tu berada di luar, pastikan ada kurungan. Kemudian darabkan dengan log 0.8 asas 10 lebih kecil daripada log 0.3125 asas 10. Okey, kemudian kita akan selesaikan. Kita akan pindahkan log 0.8 ke sebelah kanan. Bila kita pindahkan, oleh kerana darab, dia akan menjadi bahagi. Okey, di sini kita perlu lebih berhati-hati. Okey, memandangkan nilai log 0.8 adalah kurang dari 1 ataupun nilainya adalah negatif. Okey, cuba semak dengan kalkulator. Log 0.8 nilainya adalah negatif. Okey,
Okey, bila kita belajar ketaksamaan, apabila darab dan kita pindahkan menjadi bahagi, jadi simbol ketaksamaan tersebut akan berubah. Okey, jadi yang ini kena berhati-hati. Pastikan kita tukar ataupun ubah dia punya simbol ketaksamaan tersebut. Kita kena tahu dahulu nilainya sama ada positif ataupun negatif kat sini. Jadi kalau kita dah tahu nilainya negatif, kita pindahkan, pastikan kita ubah. Jadi setelah kita selesaikan nilai log di sini, kita akan dapat 5.21 dan 1 ni kita akan tambahkan ke kanan. Jadi negatif menjadi positif. Jadi N lebih besar dari 6.21. Maksudnya N sama dengan 7. Apakah maksudnya? Jadi sekarang ni kalau kita tengok dari tadi dalam soalan tu kita tengok apabila ketinggian maksimum bola itu dari lantai kurang daripada 50 cm buat kali pertama. Jadi kita nak tengok pada lantunan yang ke-7 sepatutnya ketinggiannya ataupun H tu telah menjadi kurang dari 50 buat kali pertama. Okey, cuba kita semak. Secara manual kita boleh tekan kalkulator. Okey, nilai T1 tadi ataupun H1 ialah 160. Kemudian kita darabkan dengan 0.8, kita akan dapat 128. 128 darab dengan 0.8 dan seterusnya kita akan dapat nilai sehinggalah T7. Kalau kita tengok T7 dia dah mula kurang dari 50 cm. Jadi untuk T6 dia masih lagi 52.43 cm. Jadi kalau T6 ataupun H6 di sini ketinggian bola dari lantai masih lagi melebihi 50. Tapi bila sampai ke H7, lantunan yang ke-7, ketinggiannya dah kurang daripada 50 seperti yang diminta oleh soalan. Jadi nilai N sama dengan 7. Bilangan lantunan sama dengan 7. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Jumlah jarak dalam sentimeter yang dilalui oleh bola itu sehingga ia berhenti. Apakah maksud jarak kat sini? Sebenarnya jarak ni bukanlah jarak dalam arah mengufuk arah mengufuk ataupun arah melintang ke sini Sebenarnya jarak yang dilalui ini ialah jarak menegak. Okey, jarak menegak bila dia melantun. Okey. Jadi lantunan tersebut menghasilkan jarak iaitu ketinggian H1. Kemudian dia akan turun semula, dia akan naik dan turun dan seterusnya sehingga ia berhenti. Okey, bila dia berhenti maksudnya sekarang ni kita akan gunakan konsep hasil tambah ketakterhinggaan. Okey, sebab kita ada R0.8. Jadi kita akan gunakan hasil tambah ketakterhinggaan bagi jarak menegak ni. Okey, soalan B. Nilai A nya ialah 160, R nya 0.8. Okey, jumlah jarak, yang ini adalah penting. Okey, jumlah jarak ialah 200 tambah 2 kali S ketakterhinggaan. Okey, kenapa kita gunakan rumus ni? Okey, pertama sekali, bola tersebut pada asalnya telah berada 200 cm dari atas lantai. Tapi ini belum lagi dikira sebagai lantunan yang pertama. Okey. Jadi kita kena asingkan 200 tersebut, 200 cm tersebut untuk ditambahkan dengan 2 kali S ketakterhinggaan. Kenapa 2 darab S ketakterhinggaan? Okey. Apabila kita mengira ketinggian, sebenarnya kita cuma mengira sekali. Hakikatnya jarak yang dilalui adalah 2 kali bagi setiap lantunan. Maksudnya bila dia naik dikira sebagai 1, kemudian apabila dia turun dikira sebagai jarak yang kedua. Okey, dengan jarak yang sama dia akan naik dan turun. Jadi kita kena darabkan sebanyak 2 kali. Jadi itulah sebabnya kita kena darab dengan 2. Kalau kita tak darab dengan 2, maksudnya dia hanya naik dan kita anggap yang turun tu tak dikira ketinggiannya, kemudian naik lagi sekali tapi untuk yang turun tak dikira dan seterusnya. Jadi dia tak menjawab soalan lah. Okay, sebab kita nak tahu jumlah jarak. Okay, jadi ini soalan yang bagus juga, kemahiran berfikir aras tinggi.
Okey, jadi kita akan selesaikan 200 tambah 2 darab 160 per 1 tolak 0.8. Soalan ni hanya menggunakan konsep yang mudah, tetapi cara kita nak selesaikan tu kita kena berfikir. Okey, bagaimana kita nak selesaikan mengikut soalan ataupun situasi yang diberi dengan rumus yang mudah saja. Okey, jadi kita selesaikan, kita akan dapat 1800 cm. Maksudnya selepas kita dah selesaikan hasil tambah ketakterhinggaan, kita darab dengan 2, kita dah dapat jumlah jarak menegak. Kemudian kita akan tambahkan dengan 200, iaitu jarak menegak sebelum lantunan pertama tu. Okey, jadi untuk tajuk janjang kita telah selesaikan dengan janjang aritmetik dalam video yang pertama saya. Kemudian dalam video yang kedua kita telah mempelajari janjang geometri. Jadi diharapkan kita akan dapat menggunakan konsep-konsep janjang aritmetik dan janjang geometri dengan betul. Okey, bergantung kepada soalan. Dan sebenarnya tajuk janjang diajar dalam tingkatan 5 dalam silibus KBSM. Okey, dalam tingkatan 5 bab yang pertama. Tapi untuk silibus KSSM dia telah diletakkan dalam tingkatan 4, tapi kandungannya masih lagi sama dengan silibus yang lama. Okey, jadi sekian saja untuk video yang kedua bagi tajuk janjang. Semoga video ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Asnul. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.